Baiklah guys, video kali ini saya akan ceritakan kisah seram ward hospital. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosco. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya ingin ceritakan kisah seram di ward hospital, dan kisah ini adalah kisah benar daripada seseorang yang dikongsikan di dalam Facebook. Jadi guys, jom dengar cerita ini. Kisahnya bermula apabila seorang wanita perempuan, yang dinamakan Ira lah, si Ira. Ira ni dapat panggilan daripada kakak dia dan abang dia yang memberitahu bahawa mak mereka sakit dan terlantar di hospital. Jadi siapa yang tidak terkejut dan sedihlah apabila ibu dimasukkan ke dalam hospital. Jadi si Ira ni segera balik ke kampung dan volunteer untuk menjaga ibunya di hospital. Dia minta excuse daripada bos dia untuk ambil cuti seminggu untuk menjaga ibu dia di hospital. Jadi dia pun segeralah urgent, kecemasan, terus ke hospital untuk menjaga ibunya. Sebab ibunya kira macam tenat lah ya, tenat macam sukar untuk berjalan ya, sukar untuk bergerak sendiri di hospital tu. Jadi dia sepenuh hati untuk menjaga ibunya. Jadi dia pun pergilah hospital, bersiap-siap, bawalah barang-barang kelengkapan, dan dia memang bermalam di hospital tersebut ya, untuk menjaga beberapa hari. Dia tidak balik ke rumah, dan disinilah bermulanya kisahnya. Dan biasa dalam ward hospital bukan seorang sajalah ada pesakit dalam ward tersebut. Biasanya kalau ada satu ward, lebih kurang ada 20 hingga 30 orang dalam satu ward. Satu ward panjang begitu. Jadi ibu Nazira ni, ibu si Nazira ni, dia kira macam di kawasan tengah lah. Dan selang beberapa depan katilnya ada seorang nenek tua. Nenek tua yang memang agak uzur lah ya. Dan memang macam nampak nenek tua tu macam tidak terurus. Jadi dia tidak hirau sangat lah. Dia tidak hirau sangat. Namun apabila dia macam atur mak dia, macam dia bagi makan mak dia ya, bawa mak dia pergi tandas, perempuan yang tua tu, nenek tua tu akan merungut. Merungut macam dia akan bercakap sendiri. Dia cakap, aku mau pulang. Dia cakap, aku mau pulang, aku tidak tahan di ward ni. Tapi dia tidak tahu bercakap dengan siapa. Sebenarnya macam dia meluahkan lah, dan dia bercakap dengan si Ira tu lah. Tapi si Ira ni yang nampak dia senyum begitu je lah ya. Tapi nenek tua ni dia mengomel lagi lah, aku mau balik rumah. Dia cakap sambil dia urut-urut kaki, aku mau balik rumah, aku mau jumpa anakku. Dia cakap, anakku cacat. Dia cakap jadi dia pun macam sedih jugalah. Si Ira ni sedih je lah, kesiannya anak dia cacat kan. Tapi setiap kali dia urus mak dia, dia macam lap maknya dengan tuala ke, dia bagi mak dia makan bubur ke, apa-apa saja dia buat dengan mak dia, perempuan tu, nenek tua tu akan mengomel. Dia cakap benda yang sama lah, aku mau balik, aku mau jumpa anakku ya. Dia cakap, anakku cacat. Itu saja dialog yang sering diulangnya. Dan dia tidak bercakap dengan siapa-siapa, tapi seolah-olah apabila si Ira ni mengurus mak dia akan bercakap, dia akan mengomel. Dan yang peliknya, sepanjang si Ira tu menjaga mak dia di sana, tidak ada seorang pun waris yang menjenguk nenek tua tersebut. Jadi dia rasa pelik, kenapa tiada yang menjenguk ya nenek tersebut. Dia berfikiran positif, kemungkinan anak dia betul-betul cacat lah, jadi memang tidak dapat melawat nenek tua tersebut. Jadi sepanjang beberapa hari dia tinggal menjaga ibunya, nenek tua tersebut sentiasa merungut.
dia merungut mau pulang, dan dia merungut anak dia cacat. Dan sampai satu masa si Ira ni macam ada timbul rasa curiga dengan nenek tua tersebut. Dia rasa ada sesuatu yang misteri dengan nenek tersebut. Sehinggalah pada satu malam, biasa kalau ward pada waktu malam, ward akan sunyi. Nurse akan tutup lampu, dia akan tutup lampu, dan hanya ada bunyi kipas angin di dinding. Kalau kamu pernah tinggal di ward, kamu akan tahu lah macam mana suasana sunyinya, ya. Semua orang akan tidur, hanya bunyi kipas, dan nurse dia hanya duduk di kaunter, dan biasanya nurse akan di kaunter tengah lah. Jadi selepas urus mak dia ni, si Ira urus mak dia pun tengok maknya sudah tidur, dia pun bentanglah toto macam selimut tebal tu, dia akan letak di tepi katil mak dia lah, tepi katil, dan dia pun tidurlah, letak dan tidur. Dia tengok nenek tua tu pun senyap tidur. Jadi si Ira ni pun baringlah tidur, dan bila dia baring terlelap mata, dan tiba-tiba mata dia terbuka, dan bila dia buka mata dia nampak seperti ada satu lembaga hitam di hujung wad. Wad macam untuk pintu masuk tu lah, di hujung. Tapi lembaga tu dia di lantai. Dia macam orang yang perempuan yang bersimpul dah di lantai. Dia nampak dari jauh. Dia cakap, apa benda dia nampak kan? Kan dia macam gelap, walaupun gelap tapi dia masih samar-samar lah, masih nampak. Dan benda tu mengesot. Tahu mengesot, dia macam dia mengesot begitu. Dia pun terkejut lah. Kenapa benda ni mengesot pula kan? Sebab dalam hospital tidak ada pula orang mengesot. Jadi dia terkejut lah. Dia lihat, pastikan yang benda tu betul-betul bukan manusia. Dan bila dia lihat, yes, benda tu bukan manusia. Benda tu masih mengesot. Dan yang seram, benda tu mengesot meruju ke tempat dia. Guys, seramnya tu. Sudahlah di hospital kan. Benar. Semakin lama, entiti tu, makhluk tu semakin dekat pergi tempat dia. Aduh guys, dia pun yang jantung yang terus yang duk berdebar. Dia pun bangun. Si Ira ni bangun, dia terus baca surah ayat kursi, 3 kul ayat kursi. Dia baca, tapi benda tu masih lagi mengesut dekat dengan dia. Dia makin alamak, kenapa pula benda ni makin dekat. Dia pun ambil air dalam gelas. Sekali lagi dia baca 3 kul, dia baca ayat kursi, dia baca Al-Fatihah. Bila sudah benda tu dekat betul-betul dengan dia, dia nampak benda tu warna hitam dan mata dia macam merah. Dia siram dengan air yang sudah diruqyah itu, disiram dengan makhluk tu. Makhluk tu, guys, macam dia macam merasa kepanasan dia macam, tapi dia mengerangnya. Dia terus melompat pergi ke badan pesakit lain. Dia macam melompat macam. Bila dia melompat ke badan pesakit selepas dia siram tu, melompat. Bila dia melompat ke badan pesakit lain, pesakit tu terus yang macam yang terbangun, ya. Bukan nenek tua tu, pesakit lain. Tapi pesakit tu bila dia lompat di badan pesakit tu, dia pesakit yang di depan mak dia tu sedang macam orang yang tercekik begitu. Dia nampaklah ni yang makhluk tu cuba masuk dalam badan pesakit tu. Dia sekali lagi dia ambilnya gelas, dia baca lagi, dia siram lagi makhluk tu. Tersiram juga lah pesakit tu. Dan pesakit tu masih lagi dia macamnya macam orang yang kena tarik nyawa ni. Jadi si Ira ni terus panggil nurse, tengok nurse, pesakit ni. Nurse tu pun yang terkejut lah. Apa-apa, tengok pesakit ni. Nurse tu pergi cek. Memang orang tu seperti seolah-olah sedang nazak dan tercekik. Tapi si Ira nampak makhluk tu masih lagi berada di atas badan pesakit yang tengah yang
kesakitan, seolah-olah dia cuba masuk dalam mulut pesakit tersebut. Si Ira ni dia terus toleh pergi tempat nenek tu. Nenek tu tengah bangun, ya, dan melihatlah yang pesakit yang tengah nazak tu. Dan si Ira pergi tegur nenek tu. Dia tegur, "Nek," dia cakap, "kau pergi halau kau punya Saka ni," dia cakap begitu. Nurse-nurse tu semua terkejut lah menengok si Ira tu. Apa hal pula cerita pasal Saka di hospital ni kan? Nenek halau Saka nenek tu. "Cepat Nek, saya tahu itu Saka nenek." Nenek tu pun terkejut bila si Ira cakap begitu, dan nenek tu terus menangis, dan makhluk yang berada di atas badan tu terus hilang begitu saja. Okey. Dan nurse-nurse ni bila sudah cerita yang seram itu, terus dorang on lampu ketakutan dan dorang ambil suntik untuk menenangkan pesakit yang tiba-tiba tadi itulah yang berteriak yang macam seperti orang tercekik itu. Macam dorang bagi ubat penenang lah. Dan pesakit tu tidur semula. Dan nenek tu menangis bila ditegur begitu. "Jangan marah anakku," dia cakap begitu, "anakku." Dan di situ baru si Ira tahu bahawa yang dia cakap anaknya tu itulah benda makhluk yang mengesot tersebut. Jadi nurse ni pun ketakutan lah, dan durang hidupkan lampu sampai pagi. Nurse ni pun takut juga dengan kejadian tersebut. Dan bila keesokannya, barulah waris kepada nenek tersebut datang ke ward tersebut. Dan si Ira pun tegurlah, dia bagi tahu yang dia nampak benda yang mengesot tu. Dia cakaplah, si Ira ni pun tanyalah tentang anaknya yang cacat tu, nenek tu. Jadi yang waris tu bagi tahulah, dia cakap sebenarnya nenek ni tidak ada anak. Dia cakap terkejutlah, tidak ada anak. Jadi si Ira pun tanyalah, jadi siapa yang diceritakannya tentang anak yang cacat? Barulah warisnya tu, kurang pastilah waris itu sama ada anaknya ke, jirannya ke, ataupun keluarga nenek tersebut. Mereka ceritakan yang sebenarnya memang nenek tersebut seorang ada Saka peliharaan, dan dikatakan Saka tersebut dia seperti seorang anak yang cacat. Itu yang macam mengesot tu lah. Jadi itu yang dianggapnya sebagai anak yang cacat, sebenarnya itu adalah Saka dia. Dan warisnya cerita mereka cuba berbagai caralah untuk membuang Saka, namun tidak dapat. Jadi selepas itu mak si Ira ni pun keluar dari ward tersebut, dan nenek tersebut masih lagi berada di ward tersebut dan masih lagi mengomel, mengadu sakit, mau pulang ke rumah dan menceritakan tentang anak dia yang cacat. Jadi si Ira pun keluarlah di ward tersebut dengan mak dia, dan dianggap kejadian tersebut sebagai satu kenangan yang agak menyeramkan. Jadi guys, setakat itu saja kisah seram saya kali ini. Mudah-mudahan kisah ini dapat menyeramkan diri anda. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Ali Bosku. Assalamualaikum.